Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Imam syukran dan Tuan Imam surah Al-Hijrah, hari-hari jatuh kuasa dan hari-hari Jumaat, hari-hari kejadian penulisan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, dipanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan lagi majlis ilmu dan kita kemaskinikan juga perkara yang sudah diamalkan, tetapi kadang perlukan kepada murajaah, mutalaah, terutama sekali dalam pendalilan dan pembujahannya yang akan mengukuhkan lagi rasa ta'abbud dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi merujuk kepada kitab-kitab yang asal, dan juga pada malam ini pun saya biasa bawa kitab Melayu. Ini malam ni bawa kitab original punya. Ini kitab Arab yang ialah fiqh manhaji itu ala madhab asy-Syafi'i, al-juz' awal fi taharah. Ini yang kitab original dia. Yang sekarang ni ialah secondary punya, iaitu buku yang diterjemahkan. Yang ni buku yang sebelum diterjemahkan, dia dalam bentuk macam ni. Waktu saya beli ini tak silap tahun 1991. Tahun 1991 beli kitab ni di Madinatul Munawwarah. Simpan aja lah, daripada simpan aja, baik baca semua kan. Tu kan cerita kita simpan je, bawa baik kita baca. Kalau tidak, kita tak baca pada jemaah. Kalau kita baca bahasa Melayu je, tak guna besar, tak guna lah. Baik kita baca sekali dalam bahasa Arab tu kan. Pada kuliah yang terdahulu saya sudah terhenti pada tajuk Al-Azan, tajuk azan, dan saya pun sudah berhenti itu pada isu yang berkenaan dengan sunat azan. Sunat azan saya ingin habiskan bab azan dan bab iqamah, dan kita akan masuk kepada bab sembahyang. Kita akan masuk kepada iaitu syurut sah sembahyang, syarat sah sembahyang ataupun syarat sah sembahyang. Untuk azan dia ada sunatnya, iaitu an yatawajjahal muadzin ila qiblah, hendaklah menghadap qiblah. Kerana itulah semulia-mulia hadap dan semulia-mulia arah. Berdoa menghadap kiblat. Begitu juga kalau membaca Al-Quran menghadap kiblat. Biarpun kita menziarahi seperti Jabal Rahmah, maka hendaklah berdoa jangan menghadap kepada macam tubuh di atas Jabal Rahmah itu kan, dia ada macam satu macam gaya tubuh itu. Ada orang yang dia berdoa menghadap kepada tubuh tu, dia menghadap kepada binaan di atas Jabal Rahmah, doa itu silap channel tu. Itu juga ada yang menziarahi Maulid Nabi Muhammad di tepi, iaitu tandas ataupun nak menuju ke Ajiat itu memang ada Maktabah Mekah dia, Maktabah Mekah, dan disitulah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ramai yang ziarah dan mereka tahu itu tempat yang dikenali sebagai Maulid Rasulullah. Antara kita pergi daripada daripada Marwah terus je, ini toilet banyak. Ujung sekali akan nampak satu bangunan itu ditulis Maktabah Mekah. Di situ Maulid Rasulullah. Ramai yang ziarah makam ataupun tempat itu, mereka katakan dan berdoa menghadap kepada bangunan itu. Salah. Yang betulnya ialah menghadap Kaabah.
sebaik-baik arah ialah menghadap ke arah kiblat, sehingga kan menghadap ataupun syarat untuk dikebumikan jenazah ialah menghadap kiblat. Syarat untuk dikebumikan jenazah muslim dan muslimah itu ialah dadanya menghadap kiblat. Kalau tiba-tiba bila dah diselesaikan upacara pengkebumian, sehari ke, 2 hari ke, sebulan ke, tiba-tiba baru perasan, tak, hala ke arah kiblat, kena gali balik dan hadap ke arah kiblat. Apa betul sekali? Wajib menghadap ke arah kiblat. Dalam sembahyang pun juga disyaratkan menghadap ke arah kiblat. Melainkan kita kalau berada di Mekah dan di Masjid Haram menghadap kepada Ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah ialah exactly objek ataupun Ka'bah itu kita betul-betul centerkan dada kita, oh ini Ka'bah. Kalaulah tiba-tiba Ka'bah duduk belah sana, kita menghadap itu, dah nampak Ka'bah itu, pasal apa yang kita melelong kot lain? Maka tak sah sebenarnya kita. Adapun kita di Malaysia, kita hanya menghadap bukan kepada apa dipanggil bangunan Kaabah, kita hanya menghadap kepada arah Kaabah saja. Arah sajalah. Kita tidak boleh betul-betul nak menepati, tetapi arah itu sudah saya kira kena arah, memang kena arah. Dan pada kedudukan Malaysia ada yang buat gambar rajah rukun tu. Rukun ada 4. Hajar Aswad, kemudian dipanggil Iraqi, kemudian Syami, kemudian Yamani. Hajar Aswad, kemudian Iraqi, kemudian Syami, kemudian Yamani. Ya. Betul Hajar Aswad balik. Betul Hajar Aswad balik lah. Hajar Aswad, betul maqam kan, ada maqam Ibrahim. Betul Iraqi, lepas tu ada Ijil Ismail. Betul Syami, lepas tu jumpa Yamani balik. Yamani sampai kepada Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu sebenarnya kalau ramai jemaah kan sampai bertawaf tu kita angkat suara sikit, Rabbana atina, dah baca semangat kita rasa berada di sisi Kaabah tu. Hari ini dapat video 2-3 macam video kata kawasan Kaabah atau Mekah ribut kan. Dia apa fenomena yang berlaku? Desert punya ribut pasir tak salah. Tapi satu video nampak begitu tebal jerpunya yang melanda Mekah. 2 video yang saya dapat itu ialah berasap keluar dari tanah. Itu dia. Itu dia keluar. Dia kata daripada tanah tu memang keluar asap. Asap dan sangat-sangat panas. Sangat-sangat panas. Kalau siapa nanti Muhammad, saya punya handphone tu saya masih simpan yang kawan bagi. Dan juga panci pun berlaku dalam masa dekat. Tapi mungkin kalau saya ingat-ingat berada di Mekah, dia menghampiri musim sejuk, dia akan berlaku ribut pasir, hujan lebat biasalah. Sepanjang-panjang saya berada di sana juga 6 tahun di sana, saya perasanlah kalau nak menyambut ketibaan musim sejuk yang betul-betul sejuk bulan 12 ni, dia akan datang benda yang agak berat juga. Sekali datang hujan lebat, boleh banjir, Jeddah boleh tenggelam di banjir itu. Biasalah. Dan kadang-kadang ribut pasir menyebabkan kita bawa kereta, kita berhenti je lah, tak payah bawa kereta lagi. Sebab dia tak nampak ada jalan. Dia sudah pasir itu sudah macam pukul kita punya cermin depan dan tepi itu dalam keadaan terdengar sampai kena ketuk. Kereta tu macam kena ketuk dengan pasir, kena curah dengan pasir. Tak payah berjalan lah. Tengah jalan ni tiba-tiba ada pokok berjalan. Pokok yang bulat tu, yang pokok renek di padang pasir tu, dia bergolek-golek, dia lintas jalan. Memang berhenti sajalah. Memang baik berhenti, jangan pergi ke mana-mana. Sebab itulah juga Nabi membenarkan andai maghrib ini dalam keadaan yang ribut, kemudian kita
Contohnya tak boleh balik dan seumpamanya kita boleh jamak, sampai sehingga kan boleh jamak sembahyang. Yang berlaku di negara Arab, mereka menjamakkan, iaitu solat mereka. Berlaku mereka menjamakkan solat ketika berlakunya ribut gini. Maknanya itu dipanggil special case atas sebab-sebab, iaitu bencana itu. Menghadap ke arah kiblat dan hendaklah suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan makruh bagi orang yang melakukan azan dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar. Adapun hadas besar lebih-lebihlah berat dan makruh lagi kalaulah dalam keadaan hadas besar. Namun demikian, adakah dia itu dikira najis? Orang yang berhadas besar tidak najis sebenarnya. Buktinya Abu Hurairah pernah berhadas besar dan dia nampak Rasulullah jalan di satu lorong, dan Abu Hurairah larikan diri sembunyi. Dan Nabi perasan kenapa Abu Hurairah bersembunyi di belakang pokok kurma, dan Nabi pun lalu sampailah kepada itu sisi pokok yang sembunyi di tepinya Abu Hurairah. Kemudian Nabi bagi Abu Hurairah main sini lah. Abu Hurairah kata segan jumpa Nabi. Kenapa segan pula? Ceritanya macam itulah kan, latar belakang. Saya ini hadas besar, malu nak jumpa dengan Nabi. Maka Rasulullah kata, innal mu'min la yanjus, sesungguhnya mukmin itu tidaklah najis. Biarpun hadas besar tidaklah najis, tidaklah dia itu najis. Jadi masih boleh azan. Cuma nak pegang Quran tak boleh, mengikut mazhab Syafi'i lah. Mazhab Ahmad tidak. Mazhab Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan la yamassuhu illa al-mutahharun, tidaklah memegangnya kecuali yang bersih. Bermaksud di sini ialah para malaikat. Para malaikat ditakwilkan para malaikat. Tetapi kalau mazhab Syafi'i la yamassuhu illa al-mutahharun, tidaklah memegangnya melainkan orang yang suci, in bracket hadas kecil, hadas besar. Mazhab Syafi'i. Kalau ditanya kepada saya, jadi ustaz ada sebut sampai 2 pendapat. Nak pegang mana satu ni? Bukan nak confuse kan, tetapi saya mencanangkan pegang yang lebih, iaitu lebih dipanggil berhati-hati. Yang lebih berhati-hati ialah berwuduk ketika memegang, dengan tidak berwuduk. Yang mana lebih berhati-hati, yang mana lebih hormat? Berwuduklah. Ambil yang berwuduk, kan? Ambil yang berwuduk itu. Walaupun begitu, jangan kita pelik. Kadang-kadang setengah-setengah negara yang Arab terutama sekali, dia kadang pegang mushaf begitu je, pegang dan tidak berwuduk. Berkata Rasulullah SAW, karihtu an adhkura Allah azza wa jalla illa ala tuhrin. Nabi bersabda, aku makruh, aku rasa tidak suka berzikir dalam keadaan tidak berwuduk. Jadi andainya kita ini mengamalkan zikir, contohnya Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa wahdaka la syarika lak wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Doa masyurat, sila rujuk doa masyurat. Sesiapa yang membacanya, Rasulullah kata, maka dibebaskan 1/4 daripada tubuhnya daripada neraka. Hebat tak? Hebat. Mereka orang yang tak ambil tahu dia tak ada apa-apa dah. Sebenarnya besar tu ganjarannya. Sesiapa yang membaca sekali, 1/4 dirinya Allah bebaskan dari neraka. 2 kali, 2/4 jadi setengah. 3/4. 4, 1 tubuhnya itu dibebaskan daripada neraka Allah. Dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah kata, takutlah neraka Allah walau bisyiqqin tamar. Bebaslah dirimu walaupun dengan menderma sebelah kurma. Bebaskanlah dirimu dari neraka dengan menderma dengan separuh kurma pun tidak mengapa. Hadis yang saya sebutkan tadi banyak memberi fadilat berzikir. Sesiapa yang memasuki pasar membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang selepas itu semayang, maka diampunkan dosa-dosanya sepanjang berada di pasar itu. Itu adab juga berzikir.
Sebaik-baiknya Rasulullah kata berzikir dalam keadaan yang berwudu. Antara berzikir juga ialah azan. Zikir juga dikira ketika azan. Azan ialah zikrullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka zikir. Sebab itu syaitan akan lari, sebab ada zikrullah. Kalau tidak ada zikrullah, syaitan pun duduk di situ, mendiamlah di situ, ramai di situ. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiga, hendaklah azan itu disunatkan berdiri. Dan Rasulullah pun bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, qum, wahai Bilal, bangun." Maka ini menunjuk kata bahawasanya Rasulullah suruh Bilal bangun. Fanadi lis-salah, maka serulah untuk sembahyang. Kadang tidak mengapa untuk kadang-kadang imam itu yang menyuruh Tuan Bilal sila azan, tidak mengapa. Tetapi kadang-kadang imam pun tidak wujud ketika itu dan Bilal tak payah tunggu pula. Tu Bilal tak payah tunggu, mana tu imam ni, saya nak azan ni, dia tak suruhkan lagi. Tak payah tunggu pun tak apa. Tetapi pada zaman Rasulullah berjiran dengan Masjid Al-Haram Madinah ataupun Masjid Nabawi, dan Rasulullah sudah berada di situ dan Nabi pun suruh Bilal azan. Dan ini menunjuk kata bahasanya sungguh-sungguh untuk imam dengan Bilal itu bagaikan dua pasangan yang begitu rapat sekali, sehingga Bilal melakukan azan itu bila dia mengucapkan syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia memang nampak Nabi Muhammad ada. Dia menatap wajah Rasulullah SAW. Dia menatap. Itulah orang-orang yang begitu akrab dengan Nabi Muhammad, sehingga kan mereka melakukan azan dan mereka menyaksikan Nabi Muhammad di hadapan mereka. Selepas Rasulullah wafat, maka akhirnya Bilal tidak mampu azan lagi. Bukan dia merajuk, bukan dia nak berhenti kerja, bukan dia tidak mahu sumbang tenaga, tetapi rupa-rupanya Bilal tidak boleh menahan sebab di hatinya apabila tidak ada lagi Rasulullah. Sedangkan manisnya azannya ketika beradanya Nabi Muhammad di hadapan mata kepalanya. Itulah manisnya azan Bilal, kerana dia bersaksi dan benar-benar di hadapan mata kepalanya menyaksikan. Kita bersaksi tetapi kita tidak menyaksikan. Tetapi Bilal bersaksi dan menyaksikan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, melainkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka datanglah juga Bilal. Setelah Bilal bermimpi, Nabi berkata, engkau tinggalkan aku ya? Dia tanya, Rasulullah tanya kepada Bilal, kau sudah tinggalkan aku ke? Sampai tak datang langsung, sampai tak datang ke Madinah, duduk di Syam duduk di sekitar Jordan. Maka Bilal pun akhirnya memulakan perjalanannya balik ke Madinah, dan diminta oleh Hasan, dan Hasan pun suruh Bilal untuk melakukan azan, dan akhirnya Bilal pun melakukan azan. Dan pada susuk tubuh Hasan itu ialah terdapat riak dan mimik wajah seperti macam Rasulullah SAW. Dan sebab itulah Bilal tidak boleh menolak pelawaan daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib. Namun apabila sampai kepada rangka asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal pun menangis, dan seluruh penduduk Madinah itu pun menangis dengan sebab mengingati peristiwa masih adanya Rasulullah itu. Tetapi Rasulullah sudah tidak ada lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, hendaklah dia memaling dengan tengkuknya sahaja, bukan dengan badannya. Iaitu ketika menyebut, iaitu hayya 'alas shalah, maknanya kepalanya sahaja, tidak dengan dadanya. Tidak dengan dada, maknanya dengan kepalanya saja. Hayya 'alas shalah dengan kepalanya. Dan hayya 'alal falah kepada kiri. Hayya 'alal falah itu dengan kepalanya sahaja diarahkan ke kiri. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, anna Aba Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Bilal, aku melihat Bilal melakukan azan, faja'altu atatabba'u fahu hakuna bil azan yaminan wa shimalan, dan aku dapat melihat
dengan mulutnya dia mengkumat-kamitkan, dengan tekuknya juga dia menelingkan kepalanya. Dan Abu Juhaifah kata, aku pun ikut sekali tengok macam mana dia buat. Dan aku tengok Nabi baginda Bilal ini memalingkan wajahnya ke arah kanan, dan ketika hayya 'alal falah ke arah kiri. Yang kelima, hendaklah mentartilkan, iaitu dalam keadaan yang panjang dan dalam keadaan yang agak, jadi panggil begini, agak tenang aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar bagi azan. Tidak mengapa, tartil kan, tartil. Asyhadu an la, panjang. Asyhadu an la ilaha illallah, panjang. Tetapi bagi iqamah hendaklah dilakukan dengan pantas, dengan segera. Jangan pula waktu iqamah tiba-tiba dia tarik macam tu juga. Allahu Akbar, Allah bila Nabi ulama. Orang pun geram gitu aja lah. Orang pun tunggu bila nak sembahyang kalau macam ni. Dia tarik lagi panjang pula. Maka iqamah tidak boleh tartil. Azan ditartilkan, iaitu dilirikkan. Hayya 'alas salat. Tapi Melayu yang paling hebat bab ni, memang garam gula dengan lada semua siap cukup dah. Memang sebab itulah orang Melayu kita bab azan ni dia punya lenggoknya masya-Allah habis, dan dia boleh sempurna dengan tajwid, dengan tartil, dengan taranum, semua dibubuh semua sekali. Dengan taranum boleh bubuh, semua ada. Dan hendaklah dia itu melakukan dengan tertil ketika azan, iaitu at-ta'anni, itu perlahan-lahan dan dipanjangkan, kerana azan itu untuk mengingatkan orang yang jauh, orang yang belum datang lagi. Maka azan itu menggamit orang yang jauh, yang sedang sibuk, yang sedang balik tengah buat kerja. Maka dengan sebab itulah azan akan dipanjangkan dan kedengarannya. Kalau dibuat laju sangat, orang kata ni azan dah kah? Azan dah laju, kita pun tak perasan dia azan. Sebab itulah hikmahnya azan kena panjang, supaya dia akan menyebabkan semua buka perasan. Kalau laju sangat, orang tak perasan. Dah azan dah pokoknya. Azan hendaklah dipanjang dan dilirikkan sedikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, at-tarji'. At-tarji' iaitu menyebut secara perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, contohnya. Disebut dulu, kemudian baru dilafazkan. Menyebutkan secara berbisik-bisik, kemudian barulah disebut secara kuat. Kerana juga ia diriwayatkan daripada Abi Mahdurah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa Bilal itu mengucapkan secara dipanggil perlahan-lahan, kemudian diucapkan dengan kuat, asyhadu an la ilaha illallah, maka barulah dijaharkan. Mula-mula disebut secara sir, kemudian barulah dijaharkan. Ketika yang ketujuh pula, ketika azan subuh, maka dia ada lafaz yang berbunyi as-salatu khairum minan naum, maka ucapkanlah, iaitu apa yang diucapkan sambutnya? Sadaqta wa bararta, benarlah dan baik. Sadaqta wa bararta, itu disebutkan sadaqta, iaitu benar, wa sadaqta wa bararta. At-taswib maksudnya menyokong dan maknanya menyebutkan elok tu, baik. Itu kita pun sebut as-salatu khairun minan naum, sadaqta wa bararta. As-salatu khairun minan naum, sadaqta wa bararta. Sebab itu bab as-salatu khairun minan naum ini hendaklah benar-benar kita sebut yang kalau azan itu biarlah salah itu kuat sikit. Dengan hak naum tu yang paling kuat. Sebab orang dengan naumnya naum tidur je. Yang kena kuat tu as-salah, yang tu jerit sikit itu.
khairun minan naum. Naum tu jangan naum. Jangan dia lama-lama sedapnya tidur. Dia kena garang sikit. As-salatu khairun minan naum. Makin habis semua. Semua pakai jaga belakang. Bagi garang sikit semua. Kalau tidak bagi tidur bagi sedap. Ini azan ketika subuh saja, jangan waktu yang lain dibaca as-salatu khairun minan naum. Sebab kadang-kadang ada juga yang tidur siang. Dia kata ramai orang tidur siang, dia baca tu juga as-salatu khairun minan naum. Ini untuk subuh saja. Yang ke-8, hendaklah muazzin itu mempunyai suara yang baik, suara yang jelas, dan suara yang tinggi. Dia punya pitch ataupun suaranya memang tinggi. Itu yang bagus. Sebab itulah dipilih Bilal ibn Rabah daripada Abdullah bin Zaid ketika mana dia itu datang berjumpa dengan Rasulullah setelah bermimpi di malamnya, berjumpa dengan malaikat yang mengajarkan lafaz-lafaz azan. Dan Abdullah bin Zaid juga berjumpa dengan Omar, dan Omar juga mimpi yang sama, berjumpa dengan malaikat ajar bagaimana melakukan azan. Apabila disampaikan kepada Rasulullah cara melakukan azan itu, maka Nabi pun berkata, iaitu siapa yang paling kuat suaranya, dan akhirnya dipilih Bilal. Faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aitu falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Maka Rasulullah suruh Abdullah bin Zaid, wahai Abdullah, hampir jumpa Bilal, azankan kepada Bilal, ajarkan bagaimana azan. Fa'alqi, maka ajar balik ataupun kamu turunkan ilmu kamu ini kepada dia, apa yang kamu bermimpi semalam. Falyu'adzin bihi, dan azankan kepada dia dulu. Pokoknya yang mendapat mimpi bagaimana azan ini namanya Abdullah bin Zaid, dan seorang lagi Omar bin Khattab. Omar bin Khattab. Bilakah azan dimulai ataupun azan dimulakan? Seawal hijrah sebenarnya, seawal hijrah. Saya tak pasti beberapa bulan lah, berapa tahun, tetapi memang baru saja berhijrah, dan mesyuarat yang pertama dibuat ialah mesyuarat bagaimana nak panggil orang sembahyang. Dan akhirnya diputuskan iaitu beberapa cadangan, menggunakan loceng, menggunakan iaitu semboyan ataupun trompet, dan yang terakhir ialah inilah yang mimpi ini akhirnya dijadikan sebagai amalan. Dan Rasulullah kata, panggillah Bilal, ajar kepada Bilal, innahu anda sautan, dia mempunyai suara yang amat-amat tinggi. Orang yang mempunyai suara yang tinggi elok dijadikan tukang azan dan elok dijadikan tukang khatib. Sebab memang taubat tak tidurnya. Ittaqillah, Allah tu dia malam semua pakai tidur mereka. Dia kena ceklah kan. Dia ittaqillah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Dia bagi gitu lama. Tak mau pergi sebab tu tak boleh nak berehat langsung. Mengaku nak boleh berehat juga. Mengaku nak, bukanlah main masjid yang nak berehat. Ada orang yang dia main masjid, duduk aja ataupun berehat, masuk letak punggung aja, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Dia baca doa tidur apa? Dia boleh baca doa tidur. Sebab dia kata waktu lain tak ada nak tidur. Yang boleh tidur waktu khutbah. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Tidur, memang tidur. Kadang-kadang kita sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, memang bakal tidur. Ada yang dia buka nada macam tu, memanglah nada kita bakal tidur belakang. Dengan demikian, sebab itulah Nabi bila melakukan khutbahnya sampai tegas dengan kuat nadanya, sehingga kan berapi-rapi khutbahnya, kelihatan merah matanya itu, kelihatan merah matanya dengan begitu bertenaga, dan menyebabkan orang yang pulang mendengar khutbah itu mempunyai aura yang baru, semangat yang baru. Dia bagaikan seorang panglima yang menghantar bala tenteranya, ayo ke kanan, ayo ke kiri.
Panglima itu harus mempunyai nada suara yang tinggi, barulah tenteranya semua akan taat dan bersedia mengorbankan jiwa dan raganya untuk agama. Kalaulah dia tak semangat, dia takut, memanglah semua pakai orang kata pakai takut juga. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, oleh demikian adalah sunat untuk tukang azan itu mempunyai suara yang agak jelas tinggi, dan apatah lagi suara yang baik, agar menyebabkan orang itu bila dengar aja azan maka dia akan terus bertanda. Seperti azan yang paling hebat sekali yang saya boleh katakan nombor satu lah sekarang ialah Masjid Haram Makkah. Oh betul, azannya ya Allah benar-benar memang kuat, memang speaker pun hebat, dengan suara pun memang bertenaga sekali. Yang kesembilan yang saya ingin sambungkan lagi ialah muazzin itu hendaklah orang yang terkenal dengan baik akhlaknya dan keadilannya, dan dia itu menyebabkan orang itu dihormati, dan janganlah diambil tukang azan yang fasik, kerana orang yang fasik itu tidak maknanya dianjurkan untuk menjadi tukang azan. Bolehlah dia azan dalam keadaan yang mana kadang-kadang ada juga kes-kes dia azan tapi pakai seluar jeans, rambut panjang, kebang tu, Allah, rock punya lepas-lepas dia gitu kan. Oh, maknanya azan mungkin lah bagi selari dengan ciri penampilan. Pakai seluar jeans, koyok-koyok gitu. Kalau pun dia suara sedap, tetapi pakai proper. Imam Malik ini bila dia menulis kitab Muwatta, bila ditulis kitab Muwatta tuan, dia akan ambil wudu. Dia pakai pakaiannya lengkap, iaitu dengan jubahnya, dengan semua lengkap. Bila dipastikan semuanya sempurna persaingannya, barulah dia tulis kitab, iaitu Muwatta. Betapa sekali dia mengarang kitab dalam keadaan semua, dari pasang jubahnya elok-elok, dan dipasang serban ataupun songkoknya ataupun dia punya kupiahnya elok, barulah dia mengarang. Dia tidak mengarang dalam keadaan pakai kain dekat, tak pakai baju. Tak. Dia maknanya proper betul-betul. Maknanya tutup aurat elok, barulah Imam Malik akan menulis kitab Al-Muwatta itu. Dan terhasillah kitab yang bernilai tinggi kerana dilakukan dalam begitu bernilai sekali, tidak dilakukan dalam sambil di luar. Begitu juga azan dan iqamah hendaklah dilakukan dalam keadaan yang betul-betul elok penampilannya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah disunatkan juga agar tidak, iaitu melakukan yang lebih-lebihan dalam azan, kerana akhirnya orang bagaikan macam bukan tersentuh hatinya dengan laungan zikrullah, tetapi terhibur pula dengan lunaknya suara. Akhirnya dia jadi macam fitnah pula, dan dia jadi macam nunjuk-nunjuk dan riak pula, kerana dia sebagai satu persembahan seni lagu melakukan azan. Maka jangan sampai azan itu dalam bentuk yang berlagu-lagu yang berlebihan. Kadang-kadang dia tarik lagu Hindustan pula. Tiba-tiba dia buat lagu Ustaz Hindustan. Jadi oleh demikian dia kena elakkan daripada penyanyi. Salah satu filem Piramli saya tengok, Sumpah Semerah ke apa tu, tadi kan. Dia punya azan dia sebiji macam lagu Allahu Akbar. Dia memang lagu sendiri, dia memang tukarkan jadi macam lagu Melayu-Melayu gitu. Lepas tu kena hudu kan? Kena hudu. Adukah kena kan? Dia faham, ingat cerita orang. Adukah. Waktu dengar Allah masak dia semua ada. Kena lepas-lepas dia tibai tu sampai berbalak belakang tu, bubur minyak gamak lah. Ingat bubur minyak gamak, pakai bubur minyak gamak. Sebenarnya cerita tu pun dah azan dia macam lagu. Silap, tak kena, azan tak boleh macam lagu kan. Yang kedua, hukuman sebab dia bukan sebab sampai berdarah-darah. Hukuman sebab ialah sebab dengan keadaan yang tidak diangkat sampai nampak ketiak. Dia angkat gini je, pukul itu je. Dia tidak boleh mengangkat sampai gini, dia angkat ni.
sampai berbekas dan berluka di belakang. Itu silap lah. Itu dari segi mengata satu kata maknanya cara demonstrasi melakukan wuduk yang tidak menepati secara yang prosedur sepatutnya lah. Disunatkan iaitu adanya dua muazzin untuk sembahyang fajar ataupun sembahyang subuh. Itu disunatkan juga, iaitu untuk azan pertama dan azan yang kedua. Disunatkan gitu. Maknanya sebaik-baiknya lah kalau dapat, iaitu azan yang pertama orang lain, azan yang kedua orang lain pula waktu sembahyang subuh itu. Dan kadang-kadang sembahyang Jumaat juga zaman Osman bin Affan, iaitu melakukan 2 kali azan. Azan yang pertama demi untuk nak memanggil orang supaya bersiap sedia, dan azan yang kedua memasuklah waktu itu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bagi orang yang mendengar azan itu diam, disunatkan diam, dan membaca ataupun menyebut sebagaimana yang dia itu dengar. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul muadzin. Rasulullah bersabda, bila kamu mendengar muazzin, maka sebutlah sebagaimana yang engkau dengar. Melainkan pada makna perkataan la haula wala quwwata illa billah, melainkan pada hayya 'alas salah, maka sebutlah la haula wala quwwata illa billah sahaja. Kalau nak la haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim, panjang sangat, tetapi pendek tu pun cukup dah. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kata dalam sepotong hadis, barang siapa yang idza qala hayya 'alas salah qala la haula wala quwwata illa billah, wa idza qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwwata billah, wa jaa fi akhir hadis man qala dhalika min qalbihi dakhala jannah. Sesiapa yang menyebutkan itu daripada lubuk hatinya, maka masuklah dia dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sunat kita berinteraksi dengan azan. Sunat kita tutup TV, tutup radio, bagi laluan azan. Bila dengar azan, tutup habis-habis gangguan. Ataupun mesyuarat, stop sebentar dengar. Ataupun tengah-tengah main bola ke apa, stop sebentar. Eloknya lepas stop tu berhenti tu ya. Tapi lepas habis azan, main pula. Tapi kurang-kurang hormatlah kepada azan. Adalah penghormatan kepada azan itu. Dan bila hormat kepada azan, bukan kita diam, azan senyap. Tak, kena jawab, mendengar azan dan dijawab, dan diinteraksi dan direspon dengan azan itu. Yang ke-13, banyak. Yang ke-13 ini doa dan salawat kepada Nabi Muhammad selepas azan disunatkan. Rawat Imam Muslim, riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr bin As, annahu sami'a, bahawa dia mendengar Nabi bersabda, idza sami'tul muadzin, kalau kamu mendengar muadzin, ucapkanlah sebagaimana dia ucap. Kemudian selawatlah kepada Rasulullah SAW. Maknanya habis-habis azan, maka kita pun sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita pun kata Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ad-damah wa salatul qa'imah ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'ata. Justru eloknya selepas azan kita buat 2 benda. Kadang-kadang kita berpada dengan satu benda aja. Disebabkan dalam TV dia akan merekodkan lepas habis azan, dia doa selepas azan. Tetapi yang lebih komplit, lebih baik, lengkap, adabnya selepas azan ialah 2 benda, bukan doa saja. Iaitu mula-mula selawat kepada Nabi, yang kedua barulah doa. Maka kita baca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ataupun mungkin kita doa dulu kemudian selawat pun tak apa, no problem. Yang penting dua-dua tu kita gabungkan sekalian. Rasulullah kata, sesiapa yang berselawat, fa innahu man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu biha alaihi asharan, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Ini menunjukkan kata bahasanya pertama ialah berselawat,
Kemudian Rasul kata, "Tsumma sallu li wasilah." Kemudian mintalah wasilah. Allahumma rabb hadhihi wa ati Muhammadin wasilah wa al-fadilah. Rasul kata, berselawatlah kepadaku. Kemudian mohonlah wasilah dan fadilah untuk Nabi Muhammad dan maqam yang terpuji untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah itu tempat yang mulia dalam surga. La tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah. Tidak akan dapat melainkan kepada hamba-hamba daripada hamba Allah, kepada hamba daripada hamba Allah. Dan aku sangat-sangat mengharapkan aku dapat fadilah dan wasilah itu. Okey. Dan Nabi dapatlah, Nabi memang dapat, Nabi dapatlah. Nabi kata dia harap dan memang Allah bagi kepada dia. Wala sawfa yu'ti, ayat yang buktinya Allah kata wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti Allah akan bagi kepada engkau akan redha. Itulah wasilah, maqam yang terpuji dan syafaat yang utama di negeri padang mahsyar nanti. Maka Rasul kata sesiapa masalah, sesiapa yang minta, iaitu wasilah. Siapa yang kata selepas azan kata sampai daripada mula sampailah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, ya Allah kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah, fadilah dan maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Halat alaihi syafaat, berhak dia dapat syafaat nanti. Siapa daripada kita yang tidak boleh, maknanya tidak mesti berharap kepada syafaat, nak harap kepada kerja dan amalan kita tak tahu. Kita ni pun banyak juga kan, merapunya nak menghadap Allah, Allah Akbar, nak menghadap Allah, banyak kekurangan kita. Disebabkan itulah perlu kita mengharapkan juga fadlun dan rahmat dan juga syafaat. Tiga benda itu, fadlun min Allah dan rahmat Allah wasyafaat. Tiga benda. Selain daripada iman dan amal, itu kena buat juga. Kita pun tak ada bekal, kita boleh juga. Ya, kita dapat bekal, iaitu iman dan amal kita. Lepas itu kita berharap pada tiga, iaitu fadlun min Allah, rahmat daripada Allah, dan syafaat daripada Rasulullah SAW. Bila ada lima benda itu, iman, amal, fadlun, rahmat dan juga syafaat, alhamdulillah. Itulah peristiwa yang mana Allah kata wa idzan nufusu zuwijat dalam surah At-Takwir, apabila ruh dan juga jasad dikawinkan. Dia mula dengan idzas syamsu kuwirat, apabila matahari itu dilipatkan dan digulungkan dan digabungkan semua sekali dengan bintang, dengan bulan, dengan lautan, dengan daratan, Allah gabungkan sekali. Pada peristiwa kiamat nanti bukan kata jerebu ribut pasir, bahkan ributnya ialah ribut bukit bukau dan gunung ganang. Bukan pasir yang Allah nyahkan. Wasuyiratil jibal, dan dihalau akan bukit-bukit. Allah bukan menghalau pasir lagi, Allah menghalau bukit-bukit. Dengan demikian Allah mampu pada hari kiamat sekali dengan tiupan sangkakala yang ditiupkan itu semua remuk redam binasa. Dan peristiwa kiamat bukan semata-mata untuk nak membinasa dan menghancurkan alam Allah. Dan Allah kata wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dan daratan itu digabungkan, maka tidak ada beza lagi di antara lautan dan daratan, dan juga tidak ada beza lagi di antara langit dan bumi. Kerana langit-langit itu dah diruntuhkan dan sudah tidak ada lagi cover yang menutupnya. Semuanya sudah pun tidak ada tutup, terbuka habis. Dengan demikian langit dan bumi sudah bercantum, laut dan darat sudah pun bergabung. Tujuannya ialah wa idzan nufusu zuwijat, untuk digabungkanlah diri-diri manusia dan juga roh-roh manusia. Sebab tiupan sangkakala yang kedua ialah tujuan sebenar upacara kiamat itu. Tujuan sebenar upacara kiamat ialah menggabungkan roh dengan jasad. Dan akhirnya
Allah akan berbicara dengan seluruh manusia. Hari kiamat adalah hari interview Allah kepada seluruh makhluknya, hamba-Nya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah kata, pada hari kiamat, ma min ahadin illa sayukallimuhu Allah. Tidak ada seseorang pun melainkan Allah akan bercakap dengan dia. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada between dia dengan Allah, iaitu translator. Tidak ada. Dan dia hendaklah berurus dengan Allah saja, cakap dengan Allah. Adakah dia terima Allah sebagai Tuhannya ataupun tidak? Adakah dia perform selama mana di alam yang fana ataupun tidak? Maka dia akan menjawab. Dia akan bercakap dalam bahasa Arab, dan Allah pun berbahasa Arab. Dan tidak ada orang melainkan berkata-kata dalam bahasa Arab. Walaupun dia tidak pernah mengikut kursus bahasa Arab, tetapi semua dia boleh cakap bahasa Arab. Hari itu dia semua, dia nak cakap bahasa Arab. Dia tidak ada percakapan melainkan dalam bahasa Arab. Dalam surga dalam bahasa Arab, dalam padang mahsyar bahasa Arab. Dan waktu itulah semua nabi-nabi akan berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Melainkan Nabi Muhammad saja yang kata, ana laha, akulah pemilik wasilah dan akulah pemilik syafaat. Siapa yang duduk berdoa selepas azan, iaitu minta wasilah, maka dia dapat. Maka dia pun dapat. Dia dapat wasilah dan fadilah, dan mendapat syafaat di negeri akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang mengucapkan, Rasulullah juga berkata, sesiapa yang mengucapkan selepas azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilatul fadilah wa ba'su maqaman mahmud alladhi wa'ata halat lahu syafaati, maka berhaklah dia mendapat syafaat. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, surah Al-Isra ayat 22. Moga-moga Allah membangkitkan engkau maqam yang terpuji, dan maqam yang terpuji ialah syafaat nanti. Dan Nabi berkata, ana laha. Dan Rasulullah juga kata, ana sayyidu ahli jannah, ana sayyidu waladi Adam. Akulah ketua dan akulah tuan anak-anak Adam di negeri kiamat. Wala fakhar, bukan bangga. Ini menunjuk kata, ini saya dapat satu istimbat. Ini menunjuk kata bahawa orang itu dengan nada bersyukur berkata, alhamdulillah, saya dikurniakan rezeki dan saya dapat berbakti. Saya dikurniakan rezeki dan saya dapat menyumbang kepada sabilillah. Saya ada ilmu dan saya juga dapat berjuang di jalan Allah. Tidak mengapa, dengan nada kesyukuran, tetapi bukan dengan nada takabur. Dan dalam keadaan yang lain juga, andai tidak ada orang yang alim di tempat, dan ada seorang yang memang dia itu layak menjadi mufti dan qadhi, contohnya, mungkin dia jadi mufti ataupun dia jadi qadhi. Orang sedang menghadapi satu masalah orang jantan nak pakai pakaian perempuan, contohnya, dan tak ada siapa-siapa pun cakap apa-apa. Kadang-kadang nak pakai pakaian perempuan belakang ada jantan. Dan tak ada siapa pun mengingkarinya, maka hendaklah tampil seorang yang berilmu dan mengeluarkan iftah dan fatwanya. Maka alhamdulillah, Dr. Zulkifli Al-Bakri sudah pun menyampaikannya. Minggu demi minggu dia bagaikan mengikut, iaitu isu demi isu yang sedang berlaku di pasaran sekarang. Yang terkini ialah etika berpakaian mengikut al-Islam, dan dia sudah menerangkan. Dan itu merupakan undang-undang Allah, bukan masalah iaitu dia digaris paduankan oleh JAKIM. Kalau itu undang-undang Allah, dan Rasulullah pun melaknat kaum lelaki yang ingin berpakaian perempuan. Tak boleh. Lelaki yang ingin pakai perempuan tidak dibenarkan dan dilaknat. Namun demikian, dalam kes yang baru-baru ini, tiba-tiba yang pondan itu ataupun lelaki itu tiba-tiba mereka minta agar larangan untuk memakai pakaian perempuan itu ditarik balik ataupun ditolak oleh mahkamah syariah. Dan mereka menang dalam kes itu. Dan mereka begitu berbangga pula boleh mengalahkan, macam boleh menang dalam kes itu. Walhal
ia adalah undang-undang Allah dan syariat Allah, tidak membenarkan. Walaupun manusia berhak nak pakai apa saja, boleh. Iyalah, dari segi logik, dari segi harus dia boleh, tetapi dia hendaklah taat kepada perintah Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iqamah, saya ingin ringkaskan saja. Iqamah ini hendaklah dilakukan dalam keadaan yang mana? Dilakukan dalam keadaan yang semuanya ganjil, kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar saja. Dengan hayya 'alas salat, dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu saja yang dilakukan 2 kali. Yang lain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatus salah, qad qamatus salah. Dan qad qamatus salah itu diulangkan 2 kali. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan Allahu Akbar pula juga 2 kali. Yang lain semuanya dalam keadaan ganjil, dalam keadaan ganjil. Maka ini bertepatan dengan hadis, diperintah Bilal untuk menggenapkan bilangan azan dan mewitirkan iqamah. Dan hendaklah dilakukan dengan segera dan bersambung-sambung dan tidak dipanjang-panjangkan, dengan lebih pantas. Kemudian juga apabila dia itu melongkan azan bagi sembahyang yang dilakukan, contohnya sembahyang kalau dia buat sembahyang qadanya, sembahyang yang qadanya sebanyak 10 waktu dia nak buat contohnya, maka dengan demikian hendaklah dia azan, disunatkan untuk azan kali pertama, kemudian yang berikutnya hendaklah dia berpindah kepada salat-salat yang berikutnya dengan iqamah saja. Orang yang ingin mengqadakan sembahyangnya, iaitu hendaklah dia itu mengiqamatkan pada salat-salat yang berikutnya, disunatkan untuk melakukan iqamah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang melakukan azan di situ ada syahadah, bagi yang tak melakukan azan dalam sembahyang pun ada syahadah. Tuan-tuan kira tengok berapakah syahadah dalam sembahyang sehari semalam. Dalam sehari semalam kita akan mengucap 9 kali, mengucap 2 kali syahadah. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, dan isyak nanti pun 2 kali. Dengan demikian wajib kita mengucap sehari semalam 9 kali, wajib. Itu memang wajib dah. Tambah sunat lagi banyak lah. Kalau paling asas 9 kali kita akan mengucap 2 kali syahadah. Dan 9 kali juga Nabi berulang alik. Isra' Mi'raj 9 kali jumpa Allah. 9 kali juga. Jadi kalau dia kata nombor dan counting itu sama aja, lebih kurang. Maknanya mengulangkan balik peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi sembahyang yang tidak fardu ataupun sembahyang sunat, hendaklah dilakukan as-salatu jami'ah saja. As-salatu jami'ah ataupun as-salatu ala hadzal mayit, sembahyang atas jenazah lelaki ini. Rahimakumullah. Kalau perempuan, as-salatu ala hadzihil mayyitati rahimakumullah. Tapi masalah ini nak jadi pondan. Macam mana nak buat nak sembah? Kalau hak jenis ketegak ni, saya nak jadi pondan juga, saya nak pakai pakaian perempuan, dia jantan dia nak pakai perempuan, kita nak kena buat nasbah macam mana tu? Solat ke atas jenazah pondan ni, takkan kata betul. Sebab itulah Nabi suruh pilih betul-betul jantina anda. Kalau laki, laki-laki lah. Kalau perempuan, perempuan. Walaupun dalam kitab Faraid ada sebut, Dr. Musyadah ada mengajarkan Pak Faraid, dan dia ada satu isu itu khunsa muskil, kan? Dia sebut khunsa muskil. Walaupun dia ada jenis, ada laki, ada perempuan, dia ada juga khunsa. Khunsa ini ialah dia dilahirkan kerana ada 2 alat. 2 alat itu jantan pada, perempuan pada. Dia dua-dua tu ada. Oleh demikian dilihat kencingnya daripada lubang mana. Dia tak keluar dua-dua sekalian, dia mesti keluar satu je. Oleh demikian bila dia keluar satu, daripada satu, yang satu lagi kena pala ataupun kena potong. Tahu ada pala maknanya? Pala tutup lah. Untuk bahasa baku yang dalam betul, pala, kalau ada pala tutup. Maknanya kalau lah dia punya pipe itu
Tak keluar air apa-apa, yang keluar daripada pancuran. Jangan. Dia keluar daripada belalai. Maknanya pakai tu. Kena pakai tu lah. Maknanya dia punya saluran dia tu tak ada. Saluran tak pakai. Maknanya tutup lah. Tutup jaring kita apa semua tutup gitu je lah. Supaya nanti jangan diguna pakai pula. Jadi siang jadi kulit masak pakai kulit pula. Tu yang masalah. Tu yang kadang-kadang dia malah dia tukar. Dia pakai skirt nampak bawah. Mata baju terbelah. Lepas tu tengah-tengah malam dia pakai abang Allah. Rupanya jenis-jenis ini pun bahaya dan dikira sebagai membawa fitnah dalam masyarakat, dalam masyarakat. Oleh demikian azan hanyalah difardu dan disyariatkan kepada sembahyang fardu saja. Cuma ada yang melakukannya ketika ribut taufan. Ini hanyalah pengalaman dan apa yang dicadangkan oleh ulama. Tetapi dicari daripada Al-Quran dan hadis tidak dijumpai. Ini hanyalah pengalaman-pengalaman para ulama dan juga apa yang dinasihatkan untuk dilakukan ketika berlakunya, iaitu ribut dan taufan boleh diazankan. Saya rasa ini hanyalah untuk ni saja. Tetapi saya tidak nampak dia begitu bebas dan diopenkan sangat. Nanti kadang-kadang ada yang nak musafir azan. Maka saya kira yang hanya azan disebut dalam hadis ialah ketika lahir anak. Dan lahir anak azan telinga kanan dan iqamah telinga kiri. Itu memang sebut dalam hadis. Dan Rasulullah kata agar tidak diganggu oleh makhluk syaitan yang bernama jin yang bernama Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ialah jin yang memang dia kacau bayi yang baru lahir. Tidaklah bayi yang lahir, melainkan dia akan macam dicucuk gitu. Makhluk itu dia akan dicucukkan supaya dia mengganggu kepada anak. Dan anak itu akan menangis. Dan cara untuk meredakannya ialah kita pun azan dan iqamah telinga kiri. Yang kadang-kadang ada juga yang kata kalau nak kalaulah berlaku histeria azan. Kalau tak masuk waktu pun azan. Saya rasa memang betul azan itu ada kalimah Allahu Akbar. Memang kalau dari segi praktikalnya, dan saya pernah cuba sendiri, memang isteri itu terus senyap. Memang dia terus senyap. Betul, dia betul menjadi. Ini pengalaman saya. Tengok, bila azannya terus yang isteri itu kata tak nak. Dia berhenti terus. Dia memang kalah dengan azan apa-apanya. Dan hadis Rasulullah pun menyebutkan bahawasanya bila dilakukan azan, makhluk syaitan itu akan lari terkentuk-kentuk, dia meninggalkan majlis itu. Dia tidak boleh tahan lagi. Oleh demikian orang yang melakukan azan dikira sebagai untuk menghalaukan juga jin syaitan. Ada juga yang kata azan ini juga dapat menghalau ataupun mengelakkan daripada kena salak dengan anjing. Anjing salak dia, ligat dia kejar dia azan senyap terus. Dan betul ini berlaku juga bila azan dia terus senyap, anjing pun senyap. Dia boleh ni. Di negara belah Rusia, selatan Rusia, bila dia azannya bunga terbuka. Oh, itu lagi hebat. Bila azannya bunga tu yang kuncup tu dia terbuka. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan dokumentari itu dibuat oleh Barat. Dan dia lihat daripada fajar, daripada sampai ke maghrib, sampai ke isyak. Bila azannya terbuka. Dan ini kehebatan azan. Sehingga kan bunga pun boleh macam dia berinteraksi dengan azan. Binatang pun juga dia faham. Dia bagaikan macam mengerti itu ialah merupakan kalimah-kalimah yang hebat. Dan ada orang kata lagi, satu lagi tutur. Kalaulah lelaki kita, orang perempuan ni tutur untuk perempuan, kalau lelaki kita ni garang sangat azan dia, insya-Allah lelaki kita tidak akan garang lagi dah. Senyap tu je. Jadi dia cengeng marah kan ke azan. Azan insya-Allah dia terus jadi baik. Baik. Tapi kalau masalahnya bini pula cengeng, macam mana nak buat? Orang kata kalau anjing tu ligan kita, kalau anjing tu ligan kita, kita azan dia berhenti. Kita azan dia berhenti. Dan kalau lah suami marah dan cengeng sangat, kita azan dia pun baik.
Dan kalau ada bini cengeng, kita ligat dia. Kita ligat dia pun diam, senyap. Tuan-tuan yang telah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu saya kira untuk bab azan dan iqamah selesai kita tentang tajuk azan dan iqamah, dan bab syurut ataupun syarat sah sembahyang ini insya-Allah kita akan masuk pada kuliah yang akan datang. Dan saya kira cukup dulu sekadar ini pada malam ini. Moga-moga kita dapat mengimarahkan azan dalam rumah kita, walaupun kadang-kadang kita melakukan semayang-semayang yang contohnya kadang-kadang kita auto apa boleh juga kita melakukannya, dan kita melakukan iqamah, dan ia adalah merupakan satu syiar yang akhirnya menjadikan rumah tangga kita itu diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekatakan itu saja dahulu, dan yang baik daripada Allah, kekurangan, kesilapan dan kelemahan kita selaku manusia, hakikatnya buruk baik Allah jadikan ujian hidup kita di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak ada apa-apa persoalan. Tak ada soalan apa? Kalau dah terlambat, dalam isu kalau sudah terlewat, nak ikutnya kita berpada dengan iqamah sudah memadai. Tapi kalau di surau ini ataupun di masjid ini mengamalkan azan pada waktunya, dan tuan-tuan penceramah pun kena bagi cue stop sebentar untuk laungan azan, maka saya berpendapat laungan azan itu elok pada on the dot masanya. Kalau nak lari pun lebih kurang seminit dua itu tidak mengapa. Kalaulah sekiranya sudah hampir setengah jam berlalu, maka berpadalah dengan iqamah. Saya membimbangi saja, ada orang yang sedang sembahyang, tiba-tiba dia kata, azan, bawa azan, maka dia pun cancel balik, dia pun sembahyang balik lah. Maka ditakuti itu sajalah. Maka afdalnya laungan azan itu ialah ketika awal-awal masuk. Saya di sini ketika kuliah stop, betul stop lah. Sebab tak stop kan saya. Patutnya kena stop kan. Seronok ceramah kan. Jadi saya cerita pak azan sampai tak azan. Saya cerita pak azan lama-lama sampai tak azan. Patutnya cerita azan dengan azan. Mungkin sebab saya pun dah azan tadi, Allahu Akbar. Jadi dah jadi tak azan. InsyaAllah lain kali peringat saya. Ya silakan soalan. Doa iqamah. Lepas iqamah sebenarnya tidak ada satu hadis dan tidak ada satu sadaran yang khusus menyebutkan, sebab dalam azan saja yang disebutkan. Namun demikian kadang-kadang berlaku juga orang berdoa, iaitu Allahumma rabb hadhihi jama'atit tammah wa salatul qa'imah. Saya maknanya melihat kepada perbuatan ada jemaah-jemaah yang juga mengangkat dan membaca doa itu. Dari satu segi saya tidak mengatakan ia sebagai satu benda yang berdosa atau salah, tapi kalau berpada dengan azan dan didoakan itu sudah cukup dah. Selepas iqamah itu kita pun siap sedia la ilaha illallah. Kemudian sudah memadai dengan kita bersiap sedia dengan nak sembahyang. Tak payah Allah merubah, tidak mengapa. Maknanya kita standby untuk sembahyang pun sudah cukup. Sebab dilepas azan yang memang disebutkan itu Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'as maqama mahmudin mu'attah. Namun demikian ialah kadang-kadang ada orang dia doa, dan doa ni secara umumnya benda yang baik, tak apalah. Tapi kalau dia tak doa pun itulah asalnya, tidak ada doa. Macam inilah asalnya juga ketika mana tu imam berkhutbah dan tu imam sampai kepada Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sebenarnya tu imam tak payah angkat tangan. Ketika berkhutbah ni tak payah angkat tangan dulu. Dan makmum pun tak payah angkat tangan betapa. Dia tak payah angkat tangan betapa. Tetapi ialah kadang-kadang kita punya uruf dan culture, kita rasa macam
tak beradab kalau angkat tangan. Dia macam lebih baik angkat tangan. Tetapi kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara luar, mereka ada yang dia angkat tangan mereka, lepaskan. Dan itulah, saya nak cerita, itulah yang originalnya. Yang originalnya ialah hanya sebut amin je. Amin. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Dan apa-apa lah berdoa-doa tu, itu dengan kita tidak perlu angkat tangan doa lagi. Tapi saya tidaklah kata berdosa yang kan, sebab dia memang dia adabnya ketika berdoa angkat tangan, maka tidak mengapa. Tapi yang asalnya, originalnya ialah dalam khutbah, khatib tidaklah dituntut untuk angkat tangan ketika berdoa dalam khutbah kedua, dan juga makmum juga dengar pun dengan duduk diam saja. Amin, semua amin je. Amin, 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 gitu saja. Ada apa-apa isu ni sebelum kita nak tutup tadi? Ada beberapa kit subuhan. Sapu, tidak perlu sapu. Selepas baca doa qunut ialah tidak perlu sapu. Iaitu tidak perlu sapu, maka dilepaskan begitu saja. Dan doa qunut ini juga ya, saya kira kalau dia baca, kalau boleh baca, ada yang kadang-kadang dia baca separuh kuat, separuh perlahan. Tapi kalau yang afdalnya ialah dikuatkan sepenuhnya, dikuatkan sepenuhnya, itu afdal. Dan yang lain hanya menyebut amin ya. Lain sebut amin ya. Sudah memadai. Sebab macam di Mekah dia ada doa pun waktu sembahyang tarawih ataupun witir tu, dan akhirnya dia akan menyudahkan whole package itu. Kadang-kadang yang kita buat adalah ada separuh untuk imam, separuh lagi diserahkan kepada makmum untuk selesaikan. Saya melihat bahawa membaca habis, bagi habis pun tak apa. Maknanya kita sampai kepada wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar sampai habis. Maknanya dia pun baca sampai selesai. Maknanya itu lebih cantik gitu. Dan makmum hanya angkat dan hanya amin 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 sampai selesai. Itu lebih gitu. Kemudian bila dia lepas tu tak payahlah salam ataupun sapu ke muka lagi. Jadi bila belum sapu ke muka, lepaskan sampai ke bawah tu. Ada yang dia bawa ke bawah. Dia bawa turun ke bawah. Nak jaga doa tu sampai dekat nak sujud tu baru dah nak lepas. Tak payah. Dia bawa terlampak tu sampai ke bawah. Dia tak payah juga. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah saya cakap ni dulu. Yang baik daripada Allah, kekurangan kesilapan yang sebut tadi, kesilapan kita sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhiri yang tak sebaik kafar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq.